Uh, Depan kita semua ni Dr. Syed adalah orang masjid. Mereka ni bukan kali pertama datang dengar maulid ni. Saya ingat ini memang selalu datang. Sama ada jemaah tetap ataupun kalau lalu saja mesti datang. Dan semua daripada kita sampai semana cinta masjid. Cuma bagaimana kita ini supaya istiqamah dengan sebab Nabi SAW sendiri walaupun sudah akhir hayatnya sakit dipapah untuk dibawa datang ke masjid dan Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita nak didik diri kita ni supaya kita cinta dan ikut Nabi, bermula ikat dengan cinta kepada masjid. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'um ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Soalan ni sebenarnya nak jawab serba salah. Sebab kita nak jawab ni di hadapan saya ni kaki masjid belaka. Betul. Ya. Kalau ceramah dekat sebelah restoran nasi lemak Kampung Baru tu sesuai jugalah. Tapi tak apalah. Tapi sampai ni speaker. Sampai. Cuma saya cakap benda ni sebab tuan-tuan ni semua walaupun kaki masjid, hati terikat dengan masjid, sebenarnya tuan-tuan ni adalah ejen dakwah. Nak sampaikan dakwah kepada orang luar sana. Ya, sebab tu saya pesan pada anak-anak muda ya. Masa saya pergi Mesir tu, saya dijemput oleh pelajar-pelajar untuk bagi tausiah. Mereka nak balik Malaysia nanti apa yang perlu mereka buat. Dia kata kita ni, kebanyakan kita ni, banyak kita turun ke lapangan dakwah kepada orang yang baik-baik. Memang orang yang baik, macam tuan-tuan ni memang orang baik. Tapi salah ke tak salah? Ya. Tapi kita doa, kita ajar, kita bagi ilmu. Dan kita berdakwah dan kita mendidik audiens kita supaya mereka menjadi ejen dakwah untuk sampaikan apa yang kita sampaikan pada tuan-tuan, pada orang luar sana. Jadi saya kata adik-adik balik nanti pergi surau, pergi masjid ceramah, jangan duk garang-garang, jangan marah-marah orang masjid ni. Orang marah ni dia orang tak salah, dia orang baik-baik belakang. Ya. Jadi kita dakwah dan kita bagi mereka teknik, kita bagi mereka ilmu. Macam mana nak dakwah orang luar sana. Macam contoh, bila kita nak cerita bagaimana kita nak sematkan hati kita cinta pada masjid, datang ke masjid. Yang datang depan saya ni memang cinta masjid, tetapi kita nak ajar, kita nak bagi cadangan apa kita boleh buat pendidikan tarbiyah daripada rumah kita. Pendidikan tarbiyah daripada rumah kita, nak bawa orang daripada rumah kita, jiran-jiran kita supaya mereka datang ke masjid. Itu objektif sebenarnya tuan-tuan. Ya, sebab pendidikan itu memang daripada rumah. Hari ni ramai kita nampak orang muda-muda. Tapi kalau kuliah bulanan saya ni tuan-tuan, pangkat bapa saya, pangkat datuk saya. Memang tak ada orang lain. Ada kawan saya ni dia suka buat karnival dekat masjid. Dia memang pusing-pusing, dia banyak dah anjurkan, dia tolong masjid bagi duit dekat dia, diuruskan A sampai Z. Sekali itu dia meeting dengan AJK masjid, dia kata, Ustaz, nanti karnival ni kita nak buat persembahan dekat luar sana tu, kumpulan nasyid mana kita nak panggil? Dia sebutlah Hafiz Hamidun. Siapa tu? Tak kenal lah. UNIC. Siapa UNIC tu? Saya kata kenapa tak tahu? Sebab yang datang-datang tu tua-tua belaka. Orang muda tak datang. Orang tua-tua mana kenal, hati-hati ni semua. Dia kata wahai orang muda, datanglah masjid, jadilah AJK, jadilah apa. Jadi ini yang kita nak tengok, sampai bila kita nak jadi masjid ni pangkat bapak-bapak kita datang. Jadi kita kena buat sesuatu, kita kena gerakkan paling tidak di rumah kita. Jadi kita kena ingat, masjid ni satu benda yang sangat-sangat dititik beratkan. Nabi sampai kat Madinah, bina masjid, Masjid Quba. Lepas tu Nabi SAW bina Masjid Nabawi. Ini penyatuan umat. Dan di dalamnya fadilahnya cukup besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang sempurna iman dia. Nampak? Ya, kita tuan-tuan datang ni sebagai tanda kesempurnaan. Tuan-tuan datang sini untuk apa? Memang kerana Allah.
Saya pergi pejabat nak dapat gaji. Ya, pergi mall, pergi apa nak cari barang keperluan duniawi, tapi tuan-tuan datang ke masjid apa? Kerana Allah. Nak tunggu makan, banyak kedai sini keluar 2-3 ringgit dapat makan dah, tapi itu kedua ketiga. Memang datang ni iman, tanda-tanda iman sempurna. Dia boleh luangkan masanya 1 hari 5 waktu nak solat berjemaah. Subuh orang lain tidur tu dia boleh bangun. Tengah sedap pakai selimut sejuk, pasang kipas, pasang aircon, dia boleh buka selimut dia. Dia bangun, dia korbankan mengantuk dia, datang ke masjid. Bukankah ini tanda keimanan yang sempurna? Ini keimanan sempurna. Jadi itulah kita kata, kembali balik pada soalan yang pertama diajukan kepada saya, bagaimana kita nak tambahkan cinta kita kepada Nabi. Macam inilah. Tambahkan semangat kita untuk kita beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Automatik kita akan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita belajar kitab Syama'il, hadir majlis ilmu dan pelbagai lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, dia memberi satu impak yang cukup besar bila dekat akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada Allah. Ya, Allah bagi di perlindungan, Allah bagi di payung. Dekat sana tuan-tuan, dekat padang mahsyar nanti, matahari di atas kepala kita dekat, peluh mencurah-curah. Kita akan ditenggelamkan dengan peluh kita, dengan kadar amalan kita. Nabi kata ada peluh sampai ke pukul lali, ada yang sebahagiannya peluh sampai dekat lutut, ada yang sampai dekat pinggang, ada sampai kat dada, ada yang sampai kat hidung. Panas. Yang sekarang ni pun cukup panas. Tengah hari kita tak tahan, cari tempat duduk. Sana tempat duduk tak ada. Tak ada. Matahari atas kepala. Atas kepala tuan-tuan. Siapa yang dapat perlindungan daripada panas matahari ini? 7 golongan. Ya, salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang mana hatinya melekat dekat masjid. Masjid, masjid, masjid. Suka masjid. Ya. Aku tengok kau pergi masjid di pasal apa? Wish, tidur sedap lah, aircon. Kapet baru. Wah, itu tak termasuk lah. Itu lain macam punya orang ni. Lain macam. Ya. Jadi saya nak seru tuan-tuan, kalau datang tu didik anak-anak kita. Bawa anak-anak kita. Ya, anak perempuan pun tak apa. Ya. Saya ingat lagi isu lah, ya. Bila masuk Ramadan saja akan jadi isu. Masjid penuh. First Ramadan tu masjid penuh. Orang marah. Ini yang pasal ni perempuan datang sekali ni. Allah menyusahkanlah. Yalah, dia tak dapat datang sampai lambat. Nak ambil tempat untuk solat tarawih tu tak dapat. Dia terpaksa duduk luar. Tak boleh masuk dalam. Aircon tak ada. Luar lah tak ada aircon. Dalam dia tak dapat masuk. Penuh dah. Sebahagian tempat perempuan dah isi dah. Kecoh. Dalam WhatsApp. Apa perempuan sebenarnya kat rumah lah. Dia gunakan perempuan lebih afdal. Betul, dalam hadis tu betul. Dalam mazhab Syafi'i pun betul. Wanita lebih afdal solat dekat rumah dia, betul. Tapi bukan tak boleh datang. Ya, kalau wanita tu jaga adab dan jaga auratnya, datanglah. Ada hadis Nabi SAW sebut, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu halang hamba-hamba Allah dalam kalangan wanita untuk datang ke masjid. So tuan-tuan datang, kalau isteri kita nak ikut, ahlan wa sahlan. Anak perempuan kita nak ikut, ahlan wa sahlan. Daripada duduk rumah layan Netflix, layan HBO, lebih baik dengar ceramah. Duduk tak apalah, iktikaf dalam masjid. Ini sekurang-kurangnya. Ya. Jadi isu duk marah perempuan datang masjid, wanita datang masjid, pasal apa? Ialah afdal. Bukan kita kata larangan, afdaliyah je perempuan sembahyang kat rumah. Tapi yang saya pelik pula, golongan-golongan yang bising ni, wanita-wanita keluar rumah pergi kat shopping mall, pakai tak apa-apa, tak jadi isu pula. Tak bising pula. Tak bising pula. Tapi perempuan pergi masjid, dia bising pula. Benda-benda afdaliyah ni dikacau. Tak ada. Ya. Jadi boleh kata tak ada masalah untuk kita solat, bawa anak-anak perempuan kita supaya didikan itu sendiri. Jadi saya kata sampai bila kalau kita nak jadikan masjid ini orang pangkat bapa kita, atuk kita, kita kena bawa satu pelestarian yang baru. Ya, sebab apa?
Tak guna juga kalau ustaz duk ceramah datang masjid. Ataupun pihak masjid buat poster, mari hidup berjemaah, jom datang sini, ada masjid nak promosi anak-anak tu supaya datang subuh. Okey, sekali datang RM5. Siapa datang 30 hari solat subuh berturut-turut dapat basikal satu. Habis basikal hilang. Kita pujilah usaha masjid tu bagus, tapi sampai bila? Jadi orang tanya, ustaz, apa kekurangan dia? Saya kata tak ada kekurangan dah. Masjid dah usaha sebaik mungkin. Tapi apa kekurangan? Kekurangan kat rumah masing-masing. Kat rumah masing-masing. Kita yang tak didik anak kita datang ke masjid. Ya. Ada seorang ustaz kata, ramai sekarang ni bapa bila maghrib naik motor, bapa pusing naik motor pergi sana pergi masjid, anak pergi merempit. Bawa anak dia orang dating. Bapa tak bising, bapa buat tak tahu. Bapa tak pernah ajak pun isteri pergi masjid. Bapa tak pernah ajak pun anak lelaki perempuan, jom datang kuliah. Tak ada pun. Ini. Sebab itulah kita kata sebab sunyinya masjid kita dengan orang-orang muda. Ya. Kita kata, alah ustaz, kalau ajak pun bukan dia pergi. Who knows? Siapa tahu? Tahu ke? Tak try. Cubalah. Mungkin hari pertama tak nak, hari kedua, hari ketiga, lama-lama dia akan nampak Allah buka hatinya. Kita usaha saja. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, keperluan untuk kita lihat supaya nikmat kalau kita hati kita melekat dekat masjid, bukan kita seorang saja merasai, biarlah ahli keluarga kita lain merasai juga. Ya, kalau kita lihat, bayangkan kalau aku pergi masjid, aku tinggalkan anak-anak kat rumah. Tak pernah ajar dia, tak pernah kita nak supaya dia ada makanan rohani masuk dalam hati dia. Ya, apa dia buat? Kita kat masjid, dia buat apa? Duduk dalam bilik, main handset, main tab. Ya, budak-budak zaman sekarang ni kan, dapat handset, dapat tab, duduk dalam bilik, tutup pintu. Kita tahu tak apa dia tengok dalam tu? Apa dia surf tu? Kita tahu tak? Pernah check tak? Pernah tengok tak history handset dia? Saya cek tuan-tuan. Saya memang buat sentiasa. Kadang-kadang tu bila tengok lepak tu, saya buat ambush. Wah, ambush. Ganas bahasa tu. Tengok, anak-anak saya tengok, okey, history. Kata, password. Oh tak, password. Bagi tugas. Betul, kena. Tengok history. Okey, selamat. Ni apa ni? Website apa ni? Kena buat. Tak boleh nak percaya sangat. Betul. Ya. Kawan kita datang rumah. Anak awak mana? Oh, dalam bilik. Buat apa tu? Tengok handset. Dia tengok apa handset tu? Dia baca Al-Quran tu. Banyaklah baca Al-Quran. Ya. Jangan. Hati-hati. Ya. Tak boleh percaya sangat. Abah tak percayakan saya ke? Bukan tak percaya. Kau punya tindak tanduk tu macam tak percaya. Betul tak? Ya. Jadi kita ni dalam proses pendidikan kena ada unsur-unsur tidak percaya sedikit pada anak kita. Barulah kita akan ambil berat. Kita akan cek kehidupan dia, dengan siapa dia bergaul. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kenapa ya? Kita sedikit ambil daripada Dr. Aiman, kenapa remaja jauh daripada agama. Inilah. Kita tak dekatkan dengan masjid. Berkat tu tak ada. Datang masjid ni tuan-tuan, berkat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis sahih. Nabi kata, tidaklah berhimpun sekelompok manusia di dalam masjid membaca Al-Quran, baca Yasin malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi, baca wa yatadarusuna bainahum, bertadarus antara mereka di dalam masjid, baca Al-Quran, majlis zikir, majlis ilmu di dalam masjid. Apa mereka dapat? Melainkan mereka dapat ketenangan. Allah turunkan ketenangan pada mereka. Kenapa anak kita depression? Kenapa anak kita penyakit mental? Kenapa remaja tak pergi masjid? Nabi kata, datang masjid berkumpul dengan ahli-ahli zikir, majlis ilmu, illa nazala alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Anak degil, anak kurang hajar sebab tak ada ketenangan.
Majlis ilmu, majlis zikir dalam masjid lah, itulah healing yang sebenarnya. Ya. Tak kisahlah healing lah. Ada orang kata, saya healing Ustaz, saya pergi mancing. Tak apalah, asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Tapi healing macam ni jangan tinggalkan. Nak window shopping ke, window shopping lah healing saya. Okey, silakan. Tapi ni sakinah ni jangan tinggalkan tuan-tuan. Ya. Tanya saya, teman tanya orang, berapa jam pergi mancing? Oh, saya pergi mancing dekat tasik, kat tepi laut tu daripada pukul 10 sampai subuh. Oh lama Oh lama. Ya, berapa ekor dapat? Adalah. Yalah, berapa ekor? 2 ekor Ustaz. 2 ekor tak apalah. Yang penting dia healing kan. Tapi tu. Jadi anak kita ni kalau nak tenang, kita nak tenang datang ke masjid. Ya. Wa ghasyiathumur rahmah, akan ditaburkan rahmat yang begitu luas. Itulah saya kata kenapa anak-anak kita tak dapat berkat, tak datang masjid. Datang masjid, Allah taburkan rahmat yang luas, bawa ada berkat. Wa hafathumul malaikah, siapa datang masjid, majlis ilmu, majlis zikir, malaikat keliling kita. Malaikat duduk sama kita ni tuan-tuan. Dia buat apa? Dia doakan kita, doakan barakah, doakan apa kesejahteraan, doakan maghfirah. Ni malaikat ni, tuan-tuan datang ni malaikat doakan semua ni. Tak nak ke? Takkan kita saja dah dapat rahmah, takkan kita saja dah dapat doa malaikat. Bawa anak-anak sekali, bawa isteri sekali, mereka pun boleh dapat doa malaikat. Dan terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indahu, mereka yang datang rumah Allah ni berzikir, datang majlis ilmu, ya, Allah sebut nama-nama tuan-tuan ni di hadapan malaikat, tanda cinta, tanda kemuliaan. Bayangkan dalam satu majlis VVIP kita duduk, menteri kabinet, ahli parlimen, termasuklah kita ni AJK masjid. PM berucap perasmian, dia sebut nama kita. Orang biasa aja. Macam mana tu perasaan? Weh, aku ni orang biasa tapi nama aku disebut-sebut oleh PMX di hadapan menteri kabinet. Oh. Sebelum tu datang tu kita nobody, lepas PMX sebut nama kita jadi somebody. Menteri kabinet pun nak ambil gambar dengan kita tak? Macam itulah ibaratnya mereka datang majlis ilmu, majlis zikir, majlis ibadah di dalam masjid. Allah sebut nama-nama kita di hadapan malaikat, tanda kemuliaan, tanda kecintaan. Nak tak nak? Tak nak. Takkan kita seorang nak dapat, anak-anak kita mendapat, bawa mereka. Tak dapat hari-hari, seminggu 2-3 kali jadi ya. Lama-lama dia okey lah tuan-tuan. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi macam mana kita didik daripada rumah. Buka kitab, baca fadilat masjid, fadilat majlis ilmu, fadilat majlis zikir. Bukakan supaya mereka nampak fadilat tu. Mereka rasa ada keinginan nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Setakat itu saja.